Okay, so video kali ni kita tengah cerita macam mana nak cari root ataupun punca dalam bahasa Melayu dia, punca bagi quadratic equation, persamaan kuadratik. So sekarang ni kita kena faham apa maksud punca ni. Kalau dekat graf kan, dekat graf contoh macam ni kan. Okay, so root ni dia sama juga maksud dengan x-intercept. X-intercept maksud dia, okay, graf ni dia bersilang ataupun intersect dengan x axis, part CX. So bila dia bersilang, yang titik persilangan tu ialah root. Maksudnya ni root, yang ni pun root juga. Okay, so itulah yang ni kita terangkan, maksudnya dia punya yang pertama, maksudnya cara nak cari dia graphical method ni kan. Maksudnya intersection of graph. Intersection of graph. Intersect maksudnya bersilang. Persilangan dekat graph. Maksudnya ni lah. Ni yang saya tengah cerita tadi tu. Maksudnya yang cara yang pertama. Maksudnya melalui graph, kalau nak tahu dia bersilang, graf tu bersilang dengan x-axis ataupun part CX. Itulah dia punya punca, pandai silang lah. Okey, yang kedua adalah factorization, maksudnya pemfaktoran. Okey, cara dia biasanya dia guna calculator, boleh juga guna manual. Guna kira-kira manual kan, tapi nak senang kita guna calculator lah. Saya guna Casio FX570. Ni yang memang favourite saya daripada SPM. Ni baru beli sebab yang dalam yang lama punya SPM punya dah hilang. So yang ni second edition punya lah, dia baru sikit macam tu. Okay, sekarang ni factorization, contoh dia. Kita bagi contoh soalan terus lah, nak senang cerita kan. So yang pertama, contoh dia adalah x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 sama dengan 0, quadratic equation. So cara nak cari dia adalah, okey, kita kena kenal pasti dia punya nilai A berapa, B berapa, C berapa. Okey, ingat tak dia punya general form quadratic equation, ax kuasa 2 plus bx plus c equal to 0. So ni general form dia kan. Okey, so maksudnya dia punya A dia adalah coefficient bagi x kuasa 2, B coefficient bagi x, dan C adalah constant. Maksudnya kalau daripada sini kita keluarkan A dia adalah 1. Ingat tadi saya pernah cerita, kalau depan tak ada apa-apa, maksudnya dia adalah 1. Maksud dia bukannya kosong ya, 1. So A dia 1, B dia adalah, okey, sekarang ni jangan lupa ambil negatif sekali. Okey, jangan kata B dia 5, bukan, tapi negatif 5. Ramai student yang buat kesilapan macam tu. Kalau contohnya ni ada negatif kat depan kan, maksudnya A dia adalah negatif 1. Kalau macam ni, B negatif 5. So dia punya C adalah 6. Kena tahu dulu sebab kita nak masukkan dalam calculator. Okey, calculator ni cara dia adalah kita tekan mod 3 kali. 1, 2, 3 mod. Lepas tu kan ni EQN, betul tak? EQN 1 maksudnya tekan 1. And then kita buat yang belah kanan ni. Tekan yang belah kanan 4 degree kan. Kita pilih degree 2 sebab kuadratik the highest power is 2. So tu, okay, dia tanya A apa? Yang itulah sebab tu kita kena tahu. Okay, A sama dengan 1. So 1 lah. 1. A 1, B negatif 5 sama dengan, buat sama dengan ya, nak connect ni buat sama dengan C ialah 6 kan. So sama dengan, kita akan dapat jawapan adalah X yang pertama adalah 3. Okey, X sama dengan 3 kan jawapan. Okey, jawapan akhir dia buat yang bawah sekali, X sama dengan 3 lagi 1, tekan sama dengan dia, sama dengan X yang kedua adalah 2. Maksudnya ni adalah dia punya punca, dia punya root 3 dengan 2. So cara nak tulis dia adalah, okey, sekarang ni kita backward kan, maksudnya dekat atas ni kita tulis yang kurungan ni.
Okey, 3 ni bila kita pergi ke kiri dia jadi negatif kan. So dalam kurungan ni X tolak 3. Yang ni X tolak 2 sama dengan 0. Okey, yang atas kali ni kita tulis dia punya soalan ni macam trik lah, trik dia. Sebenarnya daripada atas ni kita buat sampai ke bawah dapat bawah. Tapi kita trik, kita gunakan kalkulator, kita dapat jawapan terus, kita dapat bawah sekali dan kita buat ke atas macam tu. Faham tak? Kalau tak faham sorry, tapi itulah cara yang saya belajar daripada SPM dulu, daripada sekolah menengah dulu. Maksudnya kita tekan kalkulator, kita akan dapat root dia, kita akan dapat jawapan dia. Kita letak kat bawah sekali. Lepas tu yang dekat belah sini, yang dalam kurungan ni, factorization ni, nama dia factorization yang kurungan ni. Tapi kita trik sikit lah. Maksudnya kita buat daripada jawapan ni, kita gerak ke kiri. Jadi macam ni. Ni gerak ke kiri jadi negatif. Contoh kalau jawapan dia negatif kan, contoh dia negatif. So dekat dalam kurungan ni dia positif sebab dia gerak ke kiri. Macam tu. Faham tak? Okay, tak apa, kita buat next question. So yang kedua, contoh soalan dia adalah X bahagi per 2 5X tolak 24 per X tolak 4. Okay, macam mana cara nak buat kan? Sebab ada bahagi kan, ada bahagi, ada pecahan macam mana ni. So kita kena ingat sekarang ni kita dalam bab quadratic equation. Maksudnya sebelum kita cari root ni, kita buat factorization ni, pastikan di dalam bentuk form quadratic equation macam ni. Maksudnya dia kena ada kuasa 2 lah, senang cerita. Sekarang ni dia tak ada pun kuasa 2 bagai kan. So kita kena transform kita kena tukarkan, kita kena convertkan benda ni kepada general form. Sebab sekarang ni dia tak general form lagi. Maksudnya kita kena tukarkan kepada general form quadratic equation. So cara kita buat macam biasalah. Kalau bahagi, ingat, kalau ada bahagi je, kita kena ingat cara nak hapuskan bahagian bawah ni, kita naikkan dekat bahagian sana. Maksudnya kalau bahagian sini, bawah ni kita naikkan belah sana, naik ke atas sana. Kalau yang belah sini, naik ke atas belah kiri, macam tu. So sekarang ni bila kita naik kan, dia jadi darab tau. Sebab yang dia duduk sini jadi bahagi. Bila kita pindah ke sana, dia jadi darab. Ni jadi bahagi sebab per kan dia bahagi kat bawah ni. Bila kita tukarkan ke sana jadi darab. Maksudnya X darab X tolak 4 sama dengan 5X tolak 24 darab dengan 2. So sekarang ni kita expandkan dia, kembangkan X kuasa 2 tolak 4X. Lepas tu yang ni kita kembangkan juga, 5X darab 2 10 10X 24 darab 2 tolak 48. Maksudnya kita nampak dah X kuasa 2, tapi belum dalam final general form lagi. Maksudnya X kuasa 2 tolak 4X. Lepas tu yang ni kena pergi ke sini, ni kena pergi ke sini, bahagian kiri. Sudah jadi, bila ni 10X kan positif, bila sana jadi dia negatif. Yang ni negatif pergi sini jadi positif. Itu basic lah. So sekarang kita nampak ni ada X, ni pun ada X. Kita selesaikan lah. X kuasa 2 tolak 4 tolak 10 tolak 14 tambah 48 sama dengan 0. Okay, boleh faham tak? Sekarang ni baru dalam quadratic equation, general form dia. Maksudnya dalam bentuk dia. Sekarang ni dia tanya pasal cari root, punca. So barulah kita buat factorization. Okay, keluarkan apa A dia. A dia adalah 1, B dia adalah negatif. Ingat ya, ambil kalau ada negatif ambil. C dia adalah 48.
So kita masukkan dalam kalkulator. Ingat ya, mod 3 kali, EQN 1, lepas tu degree 2. Okey, dia minta A dia berapa? A kita dah 1. Okey, A 1 sama dengan B kita ada negatif 14 sama dengan C kita adalah 48 sama dengan. So kita akan dapat 8 dengan 6. Tengok 8 dengan 6. Maksudnya kita dapat 8 dengan 6. Okay, so ni jawapan dia yang akhir sekali. Atas ni kita buat kurungan. Yang ni gerak ke kiri jadi negatif X tolak 8. Ni gerak ke kiri jadi negatif X tolak 6. So ini jawapan dia. Okay, macam tu. Boleh faham tak? Maksudnya kalau soalan yang dah bagi terus dalam form quadratic equation, tak apa. Kalau dia bagi yang macam ni, belum lagi bentuk quadratic equation, kita kena buat dulu, simplifykan dulu, dapat yang general form final quadratic equation ni, baru kita pegang calculator. Okay, itulah cara dia. Ada 2 cara. So sekarang ni dekat ni kan, orang tanya macam mana nak kembali dalam bentuk asal. So tekan shift, tekan mode, tekan 3 kan. Lepas tu tekan sama dengan 2 kali. 1, 2. Dia akan kembali ke dalam asal lah, kosong. Okay, so nak dalam factorization, nak cari root, ingat mod 3 kali, 1, 2, 3, EQN, equation 1. Lepas tu pergi belah kiri, belah kanan, tekan belah kanan. Degree 2 kerana highest power is 2, quadratic. Dapat terus macam ni. So ingat, shift mode 3 sama dengan. Okey. Kalau nak offkan dia, shift AC. Shift AC. Off. Ajar calculator lah pula kan. Okey, itu satu dah cara dia. Okey, next kita akan belajar macam mana cara nak sketch graph quadratic equation. Macam mana cara nak lakar graph persamaan kuadratik. Okey.